A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Jadi yang pertama-tamanya dan selama-lamanya mari sama-sama kita rapatkan seifinity syukur pada Allah Subhanahu taala kerana dengan izinnya walaupun dengan beberapa ujian daripada Furqan, masalah tempat dan sebagainya, alhamdulillah Tuhan pertemukan kita pada malam ini walaupun dengan ada sedikit bukan kesusahan, cuma medium yang lain insya-Allah. Dan alhamdulillah kita sama-sama dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu taala dalam banyak-banyak aktiviti yang kita boleh buat pada malam Jumaat ini. Allah Ta'ala pilih kita sebagai aktiviti kita pada malam ini untuk menghadiri majlis ilmu. Kan? Kalau kita lihat dalam list, kalau kita buat satu list aktiviti yang kita boleh buat pada malam Jumaat ini, macam-macam lagi kan. Kita boleh buat assignment, tengok movie ke, makan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk kita menghadiri majlisul ilmu, majlis ilmu. Alhamdulillah. Seterusnya salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat perjuangan baginda dan dengan semangat sabar baginda, akhirnya kita akhirnya dengan semangat perjuangan baginda tersebut, kita masih lagi dapat menikmati nikmat Islam. Alhamdulillah. Baik, yang pertamanya insya-Allah tajuk kuliah Maxi Special pada hari ini adalah awak ramai Muslim, hanya Islam tang nama. Bahasa utara yang digunakan atas dasar penceramahnya orang utara. Yang keduanya, bahasanya mungkin ada setengah mengatakan agak kasar, tapi sebenarnya kalau kita translate ke bahasa KL pun sekalipun, masih mempunyai makna yang sama insya-Allah. Baik, apa yang saya cuba nak bawa pada malam ini adalah yang pertamanya, untuk menghurai, untuk menjawab soalan yang saya katakan sebentar tadi, kenapa ramai orang Islam hanya Islam pada nama. Jawapan ini sudah pun berada dalam Quran. Dan jawapan ini juga disebut di awal-awal surah Al-Baqarah, masya-Allah. Jadi seperti mana ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5, di mana dalam ayat 5 ayat tersebut terungkai, tersembunyi jawapan bagi soalan saya tadi insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah saya akan mulakan, dan insya-Allah untuk kuliah pada minggu ni saya akan buka soalan di akhirnya. Jadi kalau ada soalan bolehlah. Saya akan cuba sebaik yang semampu yang mungkin. Kalau saya tak dapat jawab, insya-Allah saya akan kumpulkan soalan tersebut dan jawab pada minggu yang akan datang insya-Allah. Baik. Jadi kita mulakan insya-Allah. Qala al-muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, Allah Taala mulakan surah Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Kan? Di mana Alif Lam Mim ini banyak ulama tafsir yang mengatakan bahawa makna Alif Lam Mim ini adalah terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada beberapa ulama yang cuba menafsirkan Alif Lam Mim ini, tapi secara majoritinya, secara jumhurnya, ulama meletakkan makna ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pun satu definisi yang tepat nak menceritakan tentang makna Alif Lam Mim.
Tapi walaupun begitu, ada setengah-setengah ulama yang cuba nak merungkai sebab apa Allah Taala tak akan buat apa-apa melainkan ada sebab dia. Kan? Jadi kalau Allah Taala buat satu perkara yang sia-sia, itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Taala. Kerana Allah Subhanahu Taala ni buat apa-apa benda pun mesti ada hikmahnya. Jadi seperti mana yang kita tahu huruf alif lam mim ni adalah huruf muqatta'ah. Kan? Seperti mana dalam juga surah lain alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, nun dan sebagainya lagi, huruf-huruf ini dipanggil huruf muqatta'ah. Yang di mana hanya Allah saja yang tahu maknanya. Tetapi dalam ada hujah ataupun syarah daripada ulama-ulama lain seperti Ustaz Fakhrul Razi sebagainya, mereka mengatakan bahawa ini adalah jawapan bagi dalam surah Al-Fatihah. Di mana dalam surah Al-Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kan? Kita memohon pada Allah Taala, kurniakan aku, hidayahkan aku jalan yang lurus. Maka jawapannya itu ada pada ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Tetapi ayat Allah Taala mulakan dengan alif lam mim ini kerana Allah Taala dah tahu dah kita ni tak akan dapat nak merungkai makna alif lam mim ini, nak menunjukkan bahawa kalau kamu nak hidayah daripada aku, kamu kena tahu bahawa kamu tak akan tahu segala benda melainkan apa yang aku bagi tahu kepada kamu. Itu konsep yang kita kena jelas. Kita nak minta hidayah daripada Allah Taala. Tapi dalam kita nak minta hidayah daripada Allah Taala ni, aku Allah Taala Maha berkuasa. Aku tahu semua benda dan ada benda yang kamu tak boleh nak tahu. Makna kata sini yahdi man yasha. Kan? Allah Taala hanya akan bagi apa yang dia kehendakkan. Jadi kita kena faham di sini bahawa kita nak mulakan, kita nak dapat hidayah, kita nak belajar Al-Quran. Tapi kita kena tahu ada bahawa ada tak semua benda kita boleh tahu. Dan ada benda yang hanya Allah saja yang tahu. Yang keduanya, ada certain ulama mengkaji dan terbukti kajian tersebut. Apabila dikaji dalam huruf surah-surah yang ada huruf muqatta'ah ini, contohnya huruf alif lam mim dalam surah Al-Baqarah. Apabila dikira semula dalam surah Al-Baqarah, huruf alif, huruf lam, huruf mim, semuanya mengandungi jumlah yang sama dalam surah tersebut. Balik ni boleh try. Surah Al-Baqarah, masya-Allah taala, berpanjang-panjangnya 286 ayat, balik boleh try. Kira dalam surah Al-Baqarah, huruf alif ada berapa, huruf lam ada berapa, huruf mim ada berapa. Balik pergi kira-kira dan akhirnya apa yang kita akan temui bahawa tiga-tiga ni huruf sama jumlahnya. Contohlah, saya pun tak kira. Contohlah huruf alif ada 100, huruf lam ada 100, huruf mim pun ada 100. Jadi inilah mukjizat yang Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar. Kan? Di mana bukan sekadar kandungannya, tetapi struktur ayat Al-Quran itu sendiri sudah mengandungi beberapa benda yang kita tak sangka-sangka. Siapa yang boleh buat buku? Tiba-tibalah kan, dia mulakan buku dia tu, dia tulis SAS. Dengan harapan SAS tu akan sama huruf dia, belakang huruf dia dalam buku tersebut. Sampai bila pun manusia tak akan pernah nak buat. Kan? Kalau kita tulis buku pun, kita tak akan terdetik pun nak fikir, okey, aku nak buat contohnya, starting dia A, B, C. Aku nak kena pastikan A mesti sama huruf B, sama huruf C. Tak pernah nak buat pun. Kan? Dan tak akan mampu nak terbuat. Kan? Sebab itulah Allah Ta'ala ni nak tunjukkan bahawa Al-Quran ni bukannya kitab yang dikarang oleh manusia. Kan? Kitab Al-Quran ini adalah satu kitab yang di mana hanya Allah saja yang membuatnya dan manusia tidak mampu pun untuk membuat Al-Quran. Mahupun seperti Al-Quran. Jadi itu kita jelas di sini bahawa mukjizatnya Al-Quran ini. Insya-Allah. Baik, itulah selesai ayat pertama surah Al-Baqarah. Yang keduanya Allah sambung zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Baik, dalam banyak-banyak tafsiran ada yang menulis inilah kitab yang tiada keraguan padanya. Tapi kalau ikut bahasa Arab, zalika ni dia isim syarah lil ba'id. Dia bukan isim lil lil qa'id. Sorry, lil qarib insya-Allah. Bila zalika dia bermakna itu. Bukan ini. Kalau ini hadza. Kalau zalika bermakna itu. Maka bila kata itu tu dia pergi mana? Kan?
Zalika al-kitab la raiba fih. Kan? Itulah kitab la raiba fih. Jadi kalau itu kitab, mana kitab itu? Kitab itulah di Lauh Mahfuz. Kan? Kalau kita lihat semula dari segi penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak diturunkan secara sekaligus Al-Quran itu. Okey. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tersimpan di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad supaya memudahkan Nabi Muhammad selaku manusia untuk menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Supaya kena dengan suasana, kena dengan situasi Nabi. Jadi apabila datang satu situasi yang baru, barulah Allah Taala turunkan malaikat Jibril untuk sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad mengikut situasi tersebut. Ya. Jadi secara jelasnya yang kita kena tahu, Al-Quran itu sudah pun berada di Lauh Mahfuz. Cumanya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur untuk memudahkan Nabi Muhammad dan untuk memudahkan umat pada ketika itu untuk menerima syariat Allah SWT. Jadi apabila selepas dah turun semua ayat, maka hendak dibukukan jadi Al-Quran, maka pada ketika itu benda ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya Al-Quran yang kita ada pada hari ini adalah seperti yang ada di Lauh Mahfuz. Dan dari segi susunannya begitulah ia Al-Quran. Ya. Baik. Jelas di situ. Jadi maknanya zalika al-kitab, zalika itu bermakna itu. Zalika al-kitab. Al-kitab itu merujuk pada Al-Quran. La raiba fih. Bila la di sini dia huruf nafi. La. Lepas la pula dia buh raiba. Raiba ni dia fathah di ra, dia baris atas di ra. La raiba. Bila nak tafsir la raiba fihi, la raiba itu bila ada baris atas lepas la, raiba, ra, la raiba fi bermakna tiada langsung keraguan padanya. Tu kena jelas bahasa Arab, kan? Langsung tak ada, there's no room for any doubt, kan? In the Al-Quran. La raiba fi, tiada langsung keraguan dalam Al-Quran. Tu kena pegang sungguh-sungguh. Inilah salah satu reason kenapa ramai orang Islam baca Quran tapi hanya sekadar baca Al-Quran. Tapi bila kata hukum Al-Quran adalah hukum yang tertinggi, masing-masing ada hujah masing-masing. Kan? Saya cubalah, kita bawa satu contoh. Kan? Kita baru-baru ni kita dengar ada seorang pemimpin. Pemimpin kita yang cuba menafikan ataupun kita cuba mempersoalkan, kan, tentang hukum dalam Al-Quran itu sendiri. Baik. Yang pertamanya kita kena ingat, itulah yang saya katakan, pasal apa ramai orang Islam hanyalah Islam sekadar nama sahaja. Tapi bila datang bab hukum, bila datang bab hidup yang syumul, dia tidak mengambil Al-Quran. Jadi kita ambil iktibar dari benda ni. Kita bukan nak sentimen politik, kan? Kita nak ambil iktibar daripada benda ni. Sebab apa benda ni bahaya, tuan-tuan? Sebab benda ni, tuan-tuan tak. Silap. Bila benda ni jadi pada kita, kalau kita buat, kalau benda tu kita kalau sekadar lafaz semata-mata tak apa lagi. Tapi kalau iktikad kata hukum Allah bukan hukum yang sebenarnya, hukum Allah bukan hukum yang betul, kalau dah iktikad sebenar-benar macam tu, boleh jadi murtad, kena mengucap balik. Tu bahaya, tuan-tuan. Jadi nak kena bagi tahu, kita nak kena jelas benda ni. Al-Quran tak ada keraguan langsung pada dia. Kita kena jelas. Macam mana pun kita rasa kita ni bagus sangat pun, bila main Al-Quran, itulah kitab yang paling agung. Tak boleh lawan. Kan? Even lah kita tak baca, kita tak baca Quran pun, apa tu sehari semuka apa ke, kita jarang baca Quran pun, tapi bila main arahan daripada Al-Quran, ini kitab paling agung, ini arahan yang perlu aku terima. Tu dia. Pendidikan kita terhadap Al-Quran. Baik. Seterusnya, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Baik, hudan di sini, hudan ini boleh berubah. Boleh ada dua ayat, dua kalimah di sini yang boleh menggantikan huda. Sama ada al-huda, alif lam ha daya, ataupun hudan seperti mana yang dalam Al-Quran.
Apa beza dua ni? Al-huda dengan hudan. Bila ada tanwin di dal, hudan bermakna petunjuk yang incredible. Ha. Petunjuk yang menakjubkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi zalika al-kitab la raiba fi, itulah kitab yang tak ada keraguan baginya. Al-Quran ini adalah hudan. Hudan ini, Al-Quran ini adalah petunjuk yang menakjubkan. Petunjuk yang incredible, yang amazing kepada orang-orang yang bertakwa. Ini kelebihan Al-Quran. Tapi kita kena lepas ni kita akan lihat bagaimana al-muttaqin ini yang seperti yang describe dalam surah Al-Baqarah ini yang sebenar-benarnya. Kan? Sebab kita rasa kita dah baca Quran dah lama dah. Tapi kita tak rasa something pun yang menakjubkan itu. Kita rasa kita dah selalu dengar-dengar kuliah, tapi kita tak rasa pun something yang menakjubkan di situ. InsyaAllah kita akan rungkai lepas ni, insyaAllah. Baik. Huda, hudan, petunjuk yang menakjubkan. Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Baik. Takwa di sini tak ada satu pun perkataan selain daripada takwa yang boleh menjelaskan takwa. Takwa di sini bermakna berlindung daripada satu benda yang tak disukai oleh seseorang. Dalam kes ini, dalam Islam, kita bertakwa kepada Allah SWT bermakna kita melindungkan diri kita daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. Okey. Jadi bila kita nak berlindung daripada perkara-perkara yang Allah tak suka ini, maka jadilah takwa ini maknanya adalah lakukan segala benda yang Allah Taala suruh, meninggalkan segala benda yang Allah Taala larang. Takwa ni ada banyak-banyak apa tu tafsiran yang cuba dibawa oleh para alim ulama. Antaranya adalah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia cuba nak menunjukkan contoh takwa, dia tanya seorang sahabat. Umar tanya seorang sahabat, dia tanya seorang sahabat, kalau kamu berjalan di atas jalan yang berduri, apa yang kamu akan buat? Umar tanya seorang sahabat. Bila Umar tanya, apakah yang kamu akan buat bila kamu berjalan di atas jalan yang berduri? Maka jawab sahabat itu, aku akan sinting seluar aku akan jalan perlahan-lahan, berjaga-jaga, berhati-hati. Maka Umar menjawab, inilah takwa. Nak kata sini bahawa takwa ini adalah satu benda yang bukan senang. Dia kena berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab cabaran banyak. Kan? Syaitan, hawa nafsu sebagainya, dunia semua ni. Benda-benda ni yang nak menghalang kita daripada berjalan secara betul-betul. Kan? Asalnya takwa ini adalah jalan yang mudah saja. Kan? Jalan yang lurus biasa saja. Tak ada apa-apa pun. Jalan straight je. Tapi bila main cabaran dunia sebagainya, inilah menyebabkan jalan tu berduri. Jadi bila kita nak berjalan, kita kena berhati-hati. Itulah takwa. Okey. Baik. Takwa ini ada beberapa peringkat seperti mana yang didescribe dalam tafsir Jalalain, di mana orang bertakwa ni dibahagikan pada 3 peringkat. Yang pertamanya takwa orang-orang awam. Ini peringkat yang pertama, peringkat bawah sekali. Takwa orang-orang awam. Yang keduanya takwa khawas. Dan yang ketiganya takwa khawasul khawas. 3 peringkat. Yang paling tinggi khawasul khawas, tengah khawas, dan last sekali adalah takwa orang-orang awam. Yang mana didescribe dalam surah Al-Baqarah ini, lil muttaqin itu menuju kepada tahap yang kedua. Tahap yang kedua yang seperti mana lil muttaqin, kalau kita nak tambah sikit lagi, lil muttaqina khawas. Orang-orang yang bertakwa dalam peringkat khawas. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu apa ciri-ciri orang yang khawas, orang-orang awam, orang khawasul khawas ini? Orang-orang yang takwa dia secara takwa orang-orang awam adalah mereka yang sekadar tidak syirik pada Allah Taala. Tapi bila bab mai dosa, bila mai bab suruhan Allah, ada benda yang suruhan Allah dia tak buat, ada benda yang dosa yang dia buat. Tapi benda yang dia membezakan dia dengan orang lain hanyalah dia tidak syirik pada Allah SWT. Bila kata aku bertuhankan pada siapa, aku kata aku bertuhan pada Allah Taala. Tapi pada masa yang sama, isap rokok, minum arak, pergi parti dan sebagainya. Kan? Jadi dia kata kalau kita kata hang ni kafir hang ni musyrik dia marah. Sebab dia kata aku tak sembah bahala pun.
Aku sembah Allah Ta'ala. Kan? Sama macam hang tak? Cuma aku buat dosa ya. Tu pula dia boleh bagi alasan kan. Jadi, itulah takwa orang-orang awam. Yang di mana ramai daripada kita yang tergolong daripada kaum ini. Baik. Yang keduanya, takwa khawas. Takwa khawas ini adalah mereka yang bila datang perintah Allah Ta'ala, mereka buat. Bila datang suruhan Allah Ta'ala, mereka buat. Tak ada dah persoalkan dah. Bila Allah Ta'ala suruh benda ni, okey, aku kena buat. Bila Allah Ta'ala larang benda ni, okey, aku tak boleh buat benda ni. Dia jelas. Dan dia jelas sehingga kan dia dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan dia. Ya. Okey. Jadi, inilah khawas. Mereka ini adalah orang yang antara khawasul khawas dan juga orang-orang awam. Tapi orang khawas ini yang seperti yang describe lil muttaqin ini, maka mereka inilah orang-orang yang kita kata orang yang beriman. Kan? Orang-orang yang beriman, kita kata, kalau sekarang ni kita kata orang-orang yang alim lah. Kan? Orang alim macam-macam ke, yang khawas lah. Islam ke apa kan. Jadi, macam itulah contoh-contohnya. Okey? Jadi, jelas di sini, khawas. Baik, apakah khawasul khawas? Peringkat yang last sekali, peringkat yang ketiga. Khawasul khawas ini pun juga bukan ramai daripada kita. Mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mereka ini adalah seperti mereka ini bagi mereka ini kalau lupa Allah Taala walaupun sesaat dah dosa bagi mereka. Inilah mereka ni wali-wali Allah yang tak ramai pun daripada kita yang tergolong dalam golongan seperti ini. Kan? Tapi tak apa. Yang pentingnya kita kena berusaha kurang-kurangnya sampai tahap yang kedua. Tapi janganlah pula sampai kita nak SM sampai tahap kedua pula. At least tahap kedua tu sampai kita pula takwa yang kosong pula. Tak ada peringkat. Tu lagi bahaya lah. Kan? Sekarang ni kita tanya iman kita sendiri, kita di tahap mana? Kan? Sama ada kita ni tahap orang awam ke ataupun kita ni tahap khawas. Ada khawasul khawas sini? Ada siapa yang boleh nampak jin ke apa? Bila tidur bunyi dapat dengar bunyi seksa kubur dan sebagainya. Ni antara ini antara orang-orang yang mempunyai kelebihan yang Allah Taala bagi sehingga kan mereka ini diberikan karamah oleh Allah Taala sehingga kan mereka tu sendiri dapat bermimpikan nabi, mereka bermimpikan syurga, bermimpikan neraka dan sebagainya. Inilah kelebihan karamah yang Allah Taala bagi pada certain orang. Okey. Jadi, cara jelas. Sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kita kena aim at least hidup kita ni lil muttaqin khawas. Peringkat yang kedua, at-taqwa al-khawas. Ini kita kena target insya-Allah. Ya. Baik. Takut-takut sekejap lagi kita pergi target yang khawasul khawas ni pakat jadi apa? Ikut tarikat lah kita kan. Jenis apa? Semayang hati pun semua ni bahaya. Okey, baik. Seterusnya Allah Ta'ala sambung lagi ayat yang ketiga. Baik, jadi sudah jelas ini bahawa zalika alkitab la raiba fi, Al-Quran ini tak ada lagi keraguan padanya, tiada keraguan pun padanya langsung. Dan Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka ini orang-orang yang beriman dengan al-ghaib. Al-ghaib ni apa? Benda-benda yang unseen, benda-benda yang tak boleh nampak. Ya? Jadi perkara-perkara yang tak boleh nampak ni adalah seperti kewujudan Allah SWT, kan? Pahala syurga, neraka dosa, malaikat, jin dan sebagainya. Benda-benda ni benda yang al-ghaib kita tak boleh nak nampak. Tapi kalau nak jadi orang yang bertakwa kena beriman, kena percaya bahawa adanya al-ghaib, kan? Sebab itu dalam antara pencuri revolusi, kan, mereka yang saintis ni, mereka yang berfikiran sains ni, mereka tak percaya adanya Tuhan sebab mereka hanya fikir benda yang fizikal, benda yang boleh nampak di depan mata. Tapi mereka tak sedar bahawa udara yang mereka hidup ini, udara yang ada kat dunia ni benda yang tak boleh nampak. Boleh nampak ke udara sekarang? Tak boleh nampak kan? Tu ada udara bersih, jom pergi sana. Tu pergi rokok, duduk balik kan. Tak ada. Sebab kita tak boleh nampak pun apa dia punya udara. Itu hikmah Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita. Kita memerlukan satu benda yang tak boleh kita nampak. Tapi benda tu ada. Tu hikmah dia.
Kita kena tahu bahawa nak tunjuk kat sini bahawa benda tu tak ada, tak semestinya dia tak wujud. Benda tu kita tak nampak, tak semestinya benda tu tak wujud. Jadi kita allazina yu'minuna bil ghaib. Kita ni manusia saja. Kita pun tak tahu, kita pun bukannya yang buat bumi ni, kita pun bukan buat alam ni, mahupun udara yang banyak-banyak ni. Kita berimanlah dengan al-ghaib. Kalau nak jadi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Baik. Seterusnya Allah Taala sambung lagi, wa yuqimunas solah. Okey. Wa yuqimunas solah. Dalam Al-Quran, rujuklah mana-mana ayat-ayat Al-Quran, semuanya bila cakap pasal bab solat, mesti ada yuqimuna. Aqama, yuqimu, qiyam. Yuqimus solah, dia mesti yuqimunas solah. Dia mesti ada yuqimu itu. Kecuali ayat wailul lil musallin. Yang tu dia kata al-musallin sahaja. Tapi wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang solat. Mereka ini adalah orang-orang yang solat yang secara lalai. Wailul lil musallin alladzina hum an solatihim sahun. Mereka ini adalah orang-orang yang solat secara lalai. Maka bagi mereka ini tidak lagi didekat sebagai yuqimunas solah. Tapi lil musallin semata-mata. Musallin sahaja. Sebab dia tak cukup kriteria nak kata yuqimunas solah. Yuqimu ini adalah mendirikan. Mendirikan. Bila bab solat je, Allah Ta'ala akan kata yuqimunas solah. Instead of kata yusalluna. Yuqimunas solah. Allah Ta'ala kata. Baik. Kenapa Allah Ta'ala kata yuqimunas solah? Kan? Inilah benda-benda yang ramai orang Islam yang semayang. Tapi rasa semayang tu tak ada benda apa-apa pun. Ni bahaya. Okey. Yuqimunas solah ini apabila solat inya itu lengkap dari segi khusyuknya, dari segi amal solatnya, wuduknya sempurna, kan? Dari segi pakaiannya bersih, dari segi tempat solatnya bersih, dari segi bacaannya betul tidak mengganggu jemaah, dari segi khusyuknya, perbuatan dalam solat itu semua terjaga, maka itulah sudah mencapai yuqimunas solah. Kita cek dia kita tahan sampai tahap mana. Adakah kita sekadar al-musallu ataupun kita yuqimunas solah. Tu balik kita kena cek insya-Allah. Tapi itulah yang ramai orang Islam yang hanya Islam tang nama ni, sebab apa? Depa solat. Depa kata aku solat 5 kali. Tapi solat subuh syuruk pukul 7, 6.55 baru bangkit. Macam mana? Adakah itu yuqimunas solah? Kan? Aku time-time nak tengok bola ya. Isyak. Dia kacau isyak ah. Bola isyak. Tak tahu macam mana. So itulah kita kena cek diri kita. Mana? Yuqimunas solah atau bola? Tu kena cek. Itulah benda ni dia kena ada sense korban. Benda ni solat ni dia tak boleh main-main. Sebab apa solat ni dalam rukun Islam, ar-ruknul tsani min arkanil Islam as-solah. Rukun kedua selepas kita ucap kalimah syahadah, solah. Dan solah ni kalau nak banding dengan 5 rukun solat 5 rukun Islam yang lain, solat ni sahajalah yang amalan yang kita buat tiap-tiap hari. Tak ada pun rukun Islam yang lain yang buat tiap-tiap hari 5 kali sehari semalam. Kecuali syahadah lah. Syahadah pun kita ucap dalam solat. Okey? Kalau puasa bulan Ramadan. Zakat setahun sekali. Haji sekali semua hidup. Jadi solat ni macam mana pun dia kena buat tiap hari. Pasal apa Allah Taala recognize solat ni sebagai rukun Islam. Kan? Di mana kalau tak buat benda ni tak sah Islam dia. Tak sampai murtad, tapi tak sah Islam dia. Kan? Rukun, sebab ni rukun Islam. Jadi bila kita kaji semula solat ini benda yang penting, kan? Sehingga kan yang saya pernah describe dalam kuliah yang first kali, solat ni sampai tahap kalau betul-betul kita nak jaga solat, sampai tahap kita rasa something wrong dengan kita punya hidup, ni solat ni. Malam tadi highway to hell tak jadi, masalah teknikal, ni solat ni pasal. Tu dia sampai tahap macam tu. Dia kena pikat sampai ni aku ni result aku ni tahun baru-baru ni tak apa nak bagus lah. Aku rasa aku study elok semua dah. Cek balik solat. Hanya kau tak solat hang. Kan? Baca buku bagus dah. Kan?
Tapi bila baca-baca buku sampai lupa waktu solat, dah dekat-dekat nak akhir habis waktu solat baru teringat nak solat. Macam mana? Kan? Jadi kita kena fikir sahabat-sahabat sekalian, solat ni pasal apa yang Allah Taala cuba nak tekankan? Yuqimuna solah, mendirikan solat. Kan? Wa yu'tuna zakah, Allah Taala gunakan yu'tuna, menunaikan zakat. Tapi bila main solat, yuqimuna. Bila kata yuqimuna, mendirikan ni, ibaratnya macam mana kita nak mendirikan rumah. Kita akan ada dia punya tiang dia, kan? Lepas tu kita nak mendirikan tu, benda tu dia berlaku, dia kena elok. Dia punya first thing tu dia kena elok. Kalau dia punya base dia tak apa elok, nak buat benda lain pun dah tak tengok dah. Benda first kali dah hancur. Kan? Sebab itu mendirikan solat ni dia benda yang kena jaga daripada awal sampailah ke habis. Daripada wuduk, pakaian, sampailah kita bagi salam. Jaga sungguh-sungguh solat sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah, kalau dalam kuliah-kuliah yang akan datang, sampai sekarang kita baru saja masuk, kalau yang kuliah yang fiqh tu, saya baru sampai pada syarat sah solat yang kedua. Kita masuk lagi 2 syarat sah solat. Lepas tu kita akan masuk rukun solat. Lalu rukun solat ni lah insya-Allah kita akan khususkan lagi kepada bab tanda kita nak khusyuk dalam solat insya-Allah. Kita akan lihat apakah makna doa iftitah yang kita baca, apa makna surah apa Fatihah kita baca. Kita subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, apa makna dia. Kita akan cuba selami insya-Allah dengan harapan kita akan dapat khusyuk dalam solat insya-Allah. Okey. Baik, yuqimuna solah. Dan juga solat ini kena tahu sahabat-sahabat sekalian, antara azab orang-orang yang tak solat ini, bila tiba hari akhirat, bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Di hari akhirat nanti Allah Taala akan menunjukkan zatnya kepada semua orang, kan? Pada semua makhluk Allah Taala akan tunjukkan zat dia pada hari akhirat. Tapi bila Allah Taala tunjukkan zat dia, contohnya, saya buat satu contoh. Kalau kita nampak makanan di depan, kan? Kalau kita nampak makanan di depan, apa yang kita nak, apa rasa dia bila kita nak nikmati makanan di depan? Makan lah, kan? Kan? Betul tak? Betul tak? Okey, macam doa amin. Astaghfirullah. Sorry. Dah, okey. Maksudnya dari segi logic sense ni, ada makanan di depan, nak rasa nikmat makanan tu, makanlah, betul tak? Ada ayak di depan, nak rasa nikmat dia kena minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Daga. Astagfirullah. Baik. Di hari akhirat, Allah Ta'ala tunjuk zat dia. Bagaimana nak merasakan rasa nikmat? Bila Allah Ta'ala tunjukkan zat dia, dia rasa nak sujud. Bila Allah Ta'ala tunjuk zat dia, dia punya rasa dia tu, dia punya rasa, macam kita tadi lah, bila makan, wah aku rasa macam nak makan lah. Kan? Bila dapat makanan, rasa nikmat ni, aku rasa nak kena makan lah. Nampak Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, dia rasa macam mana? Dia rasa nak sujud. Melainkan orang-orang yang tak solat. Orang yang tak solat ni, dia rasa dia nak sujud. Dia nampak keagungan Allah Ta'ala ni, dia rasa nak sujud. Tapi belakang ni ibarat, dalam kata hadis, belakangnya ibarat ada papan. Nak sujud jatuh. Tak boleh nak sujud. Tak rasa nikmat bila nampak Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni orang balasan bagi orang-orang yang tak semayang. Tu kita kena jaga molek orang semayang. InsyaAllah. Baik, seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingat Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqna makna kami yang rezekikan. Bukan kamu yang merezekikan. Kami rezekikan, kamu buat apa dengan kami rezeki yang kami bagi kepada kamu? Yunfiqun. Rezeki ini dalam banyak ada ulama-ulama yang menafsirkan bukan sekadar rezeki ini harta benda. Rezeki ini termasuklah ilmu. Rezeki ini segala benda yang boleh bawa manfaat. Maka benda yang boleh bawa manfaat ni yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, apa yang kita kena buat? Yunfiqun. Bagi. Infak pada orang lain. Kalau kita tengok ayat yang ketiga ni, cantik ya Allah Ta'ala susun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama percaya. Kepercayaan itu macam mana? Dia nak zahirkan dia punya kepercayaan itu macam mana? Yuqimuna solah. Solat ni untuk siapa? Allah Ta'ala. Kan? Solat untuk siapa lagi? Bukan kalau bukan Allah Ta'ala. Kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun ni kepada siapa? Manusia.
Cantik Allah Ta'ala buat ayat. Bermula dengan kepercayaan, zahirkan kepercayaan melalui amalan pada Allah SWT, dan yang kedua amalan pada manusia. Cantik Allah Ta'ala buat ayat. Okay. Jadi, bila kata razaqnahum yunfiqun ini, Allah Ta'ala bagi kita nikmat. Allah Ta'ala ni bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni ada setengah ulama yang menafsirkan Ar-Rahman ni benda apa? Ar-Rahman ni nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni bagi kita nikmat banyak sangat. Ar-Rahman. Allah Ta'ala bila kata bersifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala ni bagi nikmat banyak sangat. Ar-Rahim bermakna apa? Dalam banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, semua yang baik-baik belaka. Tu Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang kita fikir, kita ni duduk di Manchester ni, kadang-kadang kita nampak khinzir, orang makan khinzir macam sedap lah tengok kan. Orang makan benda-benda yang haram ni, rasa macam sedap lah tengok. Tapi kita tak sedar bahawa banyak lagi selain daripada khinzir dan anjing contohnya. Kan? Ayam ada, ikan ada, kan? Belalang ada. Belalang main mana lah belalang. Crunchy ada kan. Semua benda ada. Dia nak juga yang babi tu. Sorry kata. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya terkasar di situ. Tapi nak beritahu sini bahawa Allah Ta'ala ni bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni Allah Ta'ala bagi kita nikmat banyak sangat. Kan? Sampai kita nak makan ada. Kita nak hidup ada. Semua benda ada. Ar-Rahim. Allah Ta'ala bagi kita benda nikmat semua yang banyak-banyak ni. Semua yang baik-baik belaka untuk kita. Kan? Ayam baik-baik untuk kita. Kan? Ikan baik untuk kita. Kan? Sebab itu bila ada saintis-saintis yang mengkaji kenapa kita tak boleh nak makan khinzir ni, adalah benda-benda yang dikatakan bahawa membawa mudarat kepada manusia. Benda tu dah menunjukkan bahawa semua yang Allah Ta'ala bagi ni semua yang baik-baik belaka, insya-Allah. Baik. Ada masalah bila kita nak yunfiqun, kan? Kadang-kadang bila kita rasa kita aku ni Elon nak setengah, macam mana lah kan? Tu setakat ni yang saya rasa paling bukanlah paling rendah. I mean like common lah nanti setengah. Tapi insya-Allah lah. Nanti setengah tu kita kena fikir sahabat sekalian. Ada seorang flatmate di hall saya kan. Dia ni daripada Taiwan. Dia ni tak nak sponsor, datang my family support. Dah tolak dah juran tuition fees, dah tolak dah accommodation fees. Yang tinggal saja nak dia belanja 100 pound dah sebulan. 100 pound tu dah nak beli buku ke, nak print apa semua ni, makan ke apa ke, tu lah 100 pound tu lah. Saya pun kesian tengok dia. Tapi saya pun bukan duit banyak sangat nak bagi dia kan. Tapi basically nak beritahu kehidupan dia macam tu lah. Kehidupan dia hanyalah semata-mata duduk dalam bilik, study, lepas tu pergi kelas, balik study. Makan pun dia vegetarian. So dia save sikit di situ lah. Tapi nak tunjukkan bahawa kalau kita rasa duit kita ni dah macam sikit sangat, ada orang lagi teruk yang daripada kita. Kita kena fikir sampai bab sekalian, insya-Allah. Baik. Bila mai bab infak ni, dia rasa macam something yang susah sebab nak kena buat keluar duit. Betul tak? Dia rasa something, Allah, dalam duit aku ada 10 pound lah. Kalau aku bagi 5 ni, tinggal 5 je, macam mana ni kan? Tak lagi nak makan crunchy lagi dah habis 6 pound. Contoh. Baik. Dalam Islam, bila mai bab infak, kita kena ingat sahabat sekalian. Yang pertamanya, rezeki yang kita ada, rezeki Allah Ta'ala. Bukan milik kita pun. Kan? Sebab itu kiraannya bukan, kalau contoh kita ada 10 pound, bukan kata 10 pound tu kalau kita derma 5 pound, dia tak tinggal 5 pound. Bukan itu dia punya calculation dia. Bukan itu matematik dia. Bukan itu sifir dia. Kalau kata kita ada 10 pound, kita bagi 5 pound, bukan tinggal 5 pound. Lebih-lebih lagi daripada tu. Sebab tu nikmat ni nikmat Allah. Kalau nak kira nikmat Allah ni dah berapa banyak dah yang Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Kita hanya bagi 5 pound je pun. Kan? Banyak lagi. Kan? Tinggal lagi banyak lagi. Bukan tinggal 5 pound. Balambak lagi. Kan? Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itu, ini saja saya nak bagi tips. InsyaAllah kalau kita nak infak. Contohlah kita ada 5 pound dalam dompet kita. Bila mai contohlah mai pula tabung donation mai depan bagi kita. Kita macam nilah, kita ambil 5 pound tu, okey, letak, sudah, habis. Dia kena mai sifat macam tu. Dia kena, okey, aku ambil, aku letak dah. Jangan fikir dah. Tu tips dia kalau kita nak bagi infak. Masalah dia kita macam kita ambil 5 pound, letak dulu. Tak lepas lagi duit. Kita letak tu. 5 pound ni.
Dia fikir itu, dia susah. Tu yang susah nak bagi infak tu. Dia infak ni dia kena wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Taala bagi rezeki. Yunfiqun ni dia infak. Okey. 5 pound lah. Okey dah, tak. Okey, bayar orang lain tak. Macam tu dia punya cara nak infak. Tu kena jelas insya-Allah. Baik. Razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kan? Dan mereka ini beriman alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Apa yang Allah Taala apa yang diturunkan kepadanya. Kan? Unzila ilaika. Ka tu kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Wama unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada mereka yang sebelum kita. Sebelum kamu. Kan? Sebelum kamu adalah seperti kitab-kitab seperti Zabur, Taurat dan Injil. Maka kita sebagai orang Islam, kita kena tahu bahawa even lah kita sekarang ni beriman dengan Al-Quran, kita still kena beriman bahawa 3 kitab sebelum kita. Kan? Kita kena beriman dengan 3 kitab yang sebelum kita yang the original version lah. Yang kita percaya yang Bible lah. Bible tu is not the original version. Kan? Kita kena percaya bahawa ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil yang the original version. Kita kena beriman dengan benda ni. Tapi bila dah main Al-Quran, kita percaya dengan Al-Quran lah. Sebab apa? 3 kitab yang original version tadi bagi tahu bahawa Al-Quran ini juga kitab daripada Allah Taala. Kan? Jadi masalahnya kalau siapa rujuk Bible memang tak jumpalah. Sedangkan Allah Taala dah beritahu dalam surah As-Saff, wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Nabi Isa berkata dah, kan? Qala Isa ibn Maryam, akulah rasul yang sebenarnya, dan akhirnya dalam perakhiran ayat tersebut Allah Nabi Isa mengiktiraf akan datang seorang yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Jadi kalaulah orang Kristian dia kata dia tak percaya pada Nabi Muhammad, dia salah. Sedangkan Tuhan dia pun kata suruh percaya pada Nabi Muhammad. Ni masalah mereka ni yang sesat-sesat belaka. Sebab itu orang Kristian ni kalau bila kita dah bagi tahu benda yang betul, kita tunjuk yang benda yang jelasnya the original Injil, maka mereka akan percayalah. Sebab yang mereka tahu sama-sama ni mereka hanya pegang pada benda-benda yang sesat. Sebab itu orang-orang Kristian ni banyak yang daripada orang-orang yang masuk Islam, orang yang mualaf ni ramai daripada orang Kristian. Sebab mereka ni masalahnya saja, mereka dapat info yang salah, tu je masalah depa. Kan? Selagi dah dapat info yang betul, habis lah, settle lah masalah. Kan? Jadi itulah tugas kita nak meyakinkan mereka yang Kristian, insya-Allah. Baik. Wabil akhirati hum yuqinun. Okey, dan mereka ini bila mai bab akhirat, hum yuqinun, mereka ini beryakin. Kan? Yakin dalam bahasa Arab ni, ni masalah dia. Yakin ni sebab dia dah ditranslate kepada bahasa Melayu. Kita merasakan yakin tu something yang yakin lah, biasa. Kan? Tapi kalau yakin dalam bahasa Arab, the original meaning of yakin, kan? Yakin ini bermakna satu benda, satu kepercayaan yang kuat, yang kukuh, seolah-olah kita nampak benda tu. Contohlah kan. Contohnya, saya kata dalam bilik sebelah ada ada acap lah contohnya kan. Dalam bilik sebelah ada acap contohnya. Saya yakin acap ada di sebelah, seolah-olah saya nampak acap di sebelah. Itu kata yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, walaupun mereka yang bertakwa ini tak pernah nampak pun hari akhirat, tak mai lagi pun hari akhirat. Tapi mereka yakin dengan hari akhirat seolah-olah mereka sudah melalui hari akhirat. Seolah macam tu. Yakin tu. Kan? Itulah ramai orang Islam yang hanya Islam sekadar nama. Kan? Bila mai kata aku percaya apa Allah Taala, aku percaya apa tu adanya hari akhirat. Tapi bila mai bab amalan, bila bab mai kehidupan dunia, tak menzahirkan apa kepercayaannya itu. Sebab mereka ni tidak yuqinun. Mereka ni tidak merasakan yuqinun, yakin tersebut. Kan? Sekadar kata ada, benda tu ada. Tapi tak yakin. Maka kalau benda ni berlaku, tak sampai tahap lah yakin tu. Yuqinun tu tak sampai tahap lagi. Sekadar tahu benda tu ada. Kan?
Aku tahu hari akhirat tu ada. Tapi aku still lagi buat dosa dan sebagainya. Buat maksiat dan sebagainya. Ha. Jadi, dia tak nama lagi yuqinun. Sebab itu dia tak boleh sampai lagi tahap takwa. Kan? Dia boleh sampai tahap kata aku orang Islam tahap awam je lah. Kan? Aku tahu benda tu ada. Tapi aku pun buat dosa. Aku duk buat maksiat semua ni. Aku buat benda tu. Tapi aku tahu benda tu ada. Dia tak sampai tahap al-muttaqin. Ni ramai orang Islam yang hanya Islam sekadar nama. Kan? Dia patutnya bila mai berakhirat, yuqinun. Ni dia sampai tahap yakin. Kalau contoh dalam bab apa? Dalam bab kita nak buat investment lah di company-company kan. Dia yakin dah dengan company, contoh company A ni dia nampak profit okey dah, bagus dah. Okey, aku rasa aku nak invest lah dekat company ni. Dia yakin dah. Kan? Yakin tu sampai apa? Sampai keluar duit investment walaupun beribu-ribu pun. Kan? Tak fikir dah sebab dia tahu dah. Company ni bagus. Profit dia bagus. Kedudukannya bagus. Dia punya status dia bagus. Sehingga kan dizahirkan dengan aku buat keluar investment £1,000 contoh. Dia kena macam tu. Dia kena yakin sampai tak macam tu. Kalau sekadar, aku rasa company tu bagus lah. Tapi nak buat keluar duit ni tak apa nak asal percaya ni. Dia tak boleh tu. Dia tak nama yakin. Dia tak nama yakin. So kena jelas ini bahawa orang yang bertakwa ni, muttaqin khawas ini adalah mereka yang bila mai berakhirat, yuqinun. Bukan sekadar percaya, malah seperti melihat hari akhirat dan dizahirkan dengan perbuatan. Itu kena insya-Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini mendapat hidayah daripada Allah Taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ni orang-orang yang muflih. Al-muflihun ini, asal muflih ini adalah petani. Dalam tafsiran sini adalah orang-orang yang berjaya lah. Kan? Kenapa Allah Taala gunakan al-muflihun? Sedangkan nak mengatakan berjaya itu, banyak lagi perkataan-perkataan lain seperti al-faizun. Al-faizun juga bermakna berjaya. Al-muflihun juga bermakna berjaya. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna di sini al-muflihun untuk surah ini, untuk ayat ini? Kenapa Allah Ta'ala guna al-muflihun? Muflihun ini, asalnya muflih ini adalah bermakna petani. Al-muflihun, petani-petani, para petani. Bila kita lihat petani ini, dia punya usaha dia daripada mula dia nak tanam benih. Dia tanam benih, kan? Dia jaga elok, dia tanam benih, dia bagi baja, siram air. Contohnya saya bawa contoh macam orang buat sawah, orang buat bendang. Kan? Dia prefer dia tanam benih, kan? Lepas tu dah keluar sikit. Okey, apa tu cucuk. Lepas tu apa siram air, dia mengharapkan hujan turun, kan? Lepas tu bila dah sampai apa tu tuai, so last sekali jadilah beras. Kan? Jadi kalau contohlah kita nak katakan kita ni macam mana, ulaika humul muflihun ni sampai kita jadi beras. Contoh kata sampai kita jadi beras. Sebab apa nak menunjukkan sini al-muflihun, Allah Taala guna al-muflihun ni sebab apa? Petani-petani ni dia nak punya proses, dia punya dalam proses pertanian itu proses yang lama. Bukan sekat lama, proses tu perlukan pengorbanan. Nak kena jaga bagi elok-elok ni. Tak mau bagi serangga-serangga mai kacau semua ni, tak mau. Dan jaga elok-elok al-muflihun ini. Kan? Sehinggalah akhir sekali mereka mendapat kejayaan. Nak kata sini bahawa takwa ni benda yang prosesnya memang lama. Kita tak boleh nak expect. Okay, aku hari ni aku nak semayang betul-betul, esok aku nak jadi orang bertakwa. Tak boleh kata yang tu. Kan? Prosesnya maybe lama, prosesnya lama dan proses itu memerlukan dahlah dia lama, memerlukan juga pengorbanan. Kan? Saya bawa satu contoh lah sahabat-sahabat sekalian. Balik cuba buat. Ambil seminggu. Semayang di awal waktu. Ambil seminggu. Macam mana pun aku rasa, aku selama ni duduk subuh pukul 7 kot kan. Macam mana aku ni kan. Tak apalah, aku ambil seminggu lah. Tolonglah untuk seminggu ni, please lah. Kan? Seminggu ni aku macam mana pun semayang awal waktu. Subuh lama ni aku 7. Okey, tak apa. Untuk minggu ni, pukul 4 pula. Pukul 4 dah bangkit. Contoh. Kan? Buat macam tu insya-Allah. Kan? Ambil seminggu. Aim seminggu tu mesti solat di awal waktu. Kalau fail, ulang balik seminggu. Buat macam tu. Ni saranan saya insya-Allah. Nak mencapai at-taqwa tu insya-Allah antara salah satu contoh. Ni contoh, salah satu contoh. Banyak lagi benda-benda lain.
Salah satu contoh, cuba insya-Allah kalau sahabat-sahabat sekalian mampu untuk buat apa yang seperti yang saya cakap ni, ambil seminggu ya. Ambil seminggu ya. Kalau sehari dia tak apa nak jadi. Ambil seminggu. Ambil seminggu, aim dia apa? Solat awal waktu. Tu je. Tu je aim dia. Okay? Balik try. InsyaAllah. Esok hari Jumaat. Mula Jumaat esok insyaAllah. Kalau rasa boleh start esok ah. Kan? Aim dia satu je. Nak solat awal waktu. Lihat bagaimana seminggu itu, insyaAllah, dengan izin Allah Ta'ala, lihat bagaimana seminggu itu boleh mengubah hidup anda, insyaAllah. Kan? Okay? Balik boleh cuba, insyaAllah. Okay? Jadi, nak mencapai ulaika humul muflihun ni, al-muflihun ini macam mana nak mencapai, nak kena beritahu bahawa sini bahawa, kena highlight sini bahawa, takwa ini satu proses yang lama dan perlukan pengorbanan. Bukan mudah. Kan? Kita bayangkan sahabat sekalian, kita nak hidup di negara barat ni. Kan? Maksiat main macam-macam. Kan? So, maksiat mai, benda yang lara mai, benda dunia mai, semua benda ni mai. Dia macam mana kita nak adapt dengan benda semua ni? Takwa. Takwa ni benda yang boleh nak menjaga kita. Sebab itu takwa ni akhirnya al-muflihun. Mereka ni orang yang berjaya sesudah menempuhi berbagai cabaran. Kan? Untuk mencapai at-taqwa. Okay? Jadi, kadang itulah. Secara kesimpulannya, saya nak beritahu sini bahawa kenapa orang Islam ramai orang Islam hanya Islam sekadar nama. Yang pertamanya dari segi kepercayaan mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Kan? Sejauh mana kalau sekadar baca Al-Quran tiap-tiap hari tapi tak percaya, tak ada makna pun. Janganlah kita ni jadi orang yang hanya beriman dengan separuh, kufur dengan separuh. Itu tak mau. Kan? Dia kata yakin dengan Al-Quran, yakin sepenuhnya Al-Quran itu kitab paling agung. Baik, yang keduanya percaya kepada benda-benda yang gaib. Kan? Percaya benda-benda gaib, kemudian dizahirkan kepercayaan ini melalui yuqimunas solat. Orang yang menjaga solat, orang yang mendirikan solat. Dan juga daripada rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni, yunfiqun, infak pada jalan Allah. Kemudian mereka ini orang-orang yang beriman dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini benda ni kena jaga. Sebab apa ada contoh pok Qadiani ni. Dia duk kata lepas Nabi Muhammad ada juga Rasul. Sedangkan dalam ayat ni sendiri dah kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tak ada dah lepas after. Kan? Unzila ilaika min qablik. Tak ada dah lepas tu. Tu nak menunjukkan sini bahawa Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Perakhiran tu para nabi. Okey. Dan juga mereka ini orang yang bertakwa ini, kalau kita nak menjadi orang bertakwa ni, apa kelebihannya? Mereka ini mendapat huda min rabbihim. Kan? Huda min rabbihim, mereka dapat hidayah. Dan mereka juga adalah orang yang Allah Ta'ala sebut sebagai al-muflihun. Mereka ni yang berjaya seperti ibaratnya mendapat beras. Mereka ni ibaratnya dah jadi beras setelah lama menempuh berbagai dugaan dan cubaan sebagainya. Baik, saya sekadar itu saja tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya buka insya-Allah soalan. Macam mana nak bagi soalan kalau muslimat? Ada soalan? Ada soalan. Astagfirullahalazim. Cepat engkau. Okey. Saya. Post back kot. Okey. Siapa yang ada soalan boleh post di Facebook MCOT post di Facebook MCOT, insya-Allah kami akan baca di situ. Dekat Ustream pun boleh, dekat Facebook boleh. Okey, dekat event boleh, Facebook boleh, Ustream boleh, insya-Allah. Sekejap. Saya dah dapat soalan yang diberikan. Cuma saya cuba nak faham soalan ni.
Okey, baik. Saya tak pasti sama ada saya akan menjawab soalan ini ke tidak. Okey. Tapi basically macam ni lah. Kepada yang bertanya, sebab kalau okey, tak apa, saya baca the exact word lah from soalan ni. Tadi saya cakap pasal bilangan huruf dalam surah Al-Baqarah. So wonder. Ayat dalam Al-Quran tak turun ikut turutan kan? And tak sure. Tapi Saidina Osman kan yang bantu compile ayat-ayat dalam Al-Quran. So terfikir macam mana ayat-ayat dikumpul ikut surah-surah tertentu kalau ayat tak turun ikut turutan. Okey, baik. Dia macam ni. Al-Quran ini yang saya dah beritahu tadi, dia turun di Luh Mahfuz. Okey. Dah ada dah. Al-Quran ini dah surah ada pun di Luh Mahfuz. Bila nak diturunkan kepada manusia, kena ada perantaraan iaitu malaikat Jibril bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kenapa Allah Taala tak turunkan sekaligus? Sebab apa? Nak bagi umat pada ketika itu mudah menerima syariat. Jadi Allah Taala turun beransur-ansur mengikut situasi yang berlaku pada ketika itu. Contoh bila datang perang Badar, Allah Taala turunkan ayat mengenai perang Badar, kan? Apakah bila Nabi tengah down, bila nak menghadapi perang Badar, Nabi tengah down, Allah Taala turunkan ayat untuk bagi Nabi up balik. Contoh. Jadi ayat yang Allah Taala turun beransur-ansur dan mengikut situasi. Baik. Bila kata Sayyidina Osman nak membukukan semula Al-Quran. Sayyidina Osman nak membukukan semula Al-Quran, Sayyidina Osman tanya Nabi Muhammad. Bila tanya Nabi Muhammad, benda ni benda yang taufiqi. Kan? Benda yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Tidak pun berlaku macam kajian-kajian, tak ada. Kan? Nabi beritahu saya direct. Okey, ni kena dulu, surah Al-Fatihah dulu, Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Sampai habis, sampai An-Nas. Benda ni taufiqi. Benda ni wahyu semata-mata. Allah Ta'ala turunkan wahyu. Okay, ini sepatutnya Al-Quran macam ni. Jadi Nabi Muhammad bagi tahu kat Sayyidina Osman. Maka Sayyidina Osman pun bukukan Al-Quran. Tak ada pun berlaku kajian. Kan? Okay, surah ni patutnya pergi mana orang? Tak tahu. Benda tu taufiqi. Benda tu diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kena faham insyaAllah. Masya Allah, haru betul Muslimat. Muslimat suruh ulang balik. Okey. Sana saya minum banyak sikit. Dahaga tu. Aku dah feeling semua tadi kan. Tak apa-apa. Okey, demi Muslimat saya ulang semula. Baik. Yang pertamanya kena ingat. Soalan saya rasa semua dah jelas kot soalan kan. Kesoalan pun iklan juga. Tak apalah, mereka tahu lah. Okay, baik. Basically macam ni lah. Basically dia ilmu dia. Yang pertama, Al-Quran itu sudah berada pun di Luh Mahfuz. Belum lagi diturunkan pada Nabi Muhammad. Al-Quran itu sudah berada pun di Luh Mahfuz. Allah Ta'ala dah adakan Al-Quran itu di Luh Mahfuz. Cuma bila nak diturunkan kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad sebarkan kepada semua umat manusia, turunnya kepada Nabi Muhammad itu secara beransur-ansur, secara berperingkat-peringkat. Untuk memudahkan umat pada ketika itu untuk menerima apa yang syariat Allah Ta'ala. Okey? Jelas di situ. Kenapa Allah Ta'ala turunkan secara beransur-ansur? Yang pertamanya tadilah saya beritahu, kata mudahkan umat untuk menerima syariat Allah Ta'ala. Yang keduanya, bukan setakat memudahkan, diturunkan pada situasi tertentu. Kan? Contohnya yang saya bawa contoh tadi, bila datang perang Badar, turun ayat pasal Badar. Nabi tengah down pada ketika itu, Nabi tengah minta-minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan ayat mengenai perang Badar. Untuk naikkan semula semangat Nabi Muhammad. Okey? Jadi kena jelas. Al-Quran tu dah berada pun di Luh Mahfuz. Dah berada di Luh Mahfuz. Diturunkan secara berperingkat-peringkat untuk memudahkan umat pada ketika itu. Okey, itu jelas. Baik. Bila nak dibukukan Al-Quran, Al-Quran, bagaimana nak dibukukan Al-Quran? Nabi Muhammad dia bagi tahu. Okey, surah ni kena berada di sini, surah ni kena berada di sini. Berhubung dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sehinggalah surah An-Nas, ini benda ni benda yang taufiqi, benda yang diwahyukan. Tidak berlaku pun sebarang kajian nak tak surah mana yang satu, mana nak tak first, mana nak tak last. Tak ada. Benda ni taufiqi. Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Muhammad
Nabi Muhammad bagi tahu dekat Sayyidina Osman, okey, untuk bukukan Al-Quran, start dia kena surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sehinggalah ke habis. Jadi kena jelas, benda ni adalah benda taufiqi, benda yang diwahyukan. Tak ada pun nak kena kaji semula kenapa surah ni, kenapa tu nak tak surah ni kat mana, tak tahu. Bukan tu dia punya key point dia. Key point adalah taufiqi, benda yang diwahyukan, insya-Allah. Ada ya? Baik, okey. Soalannya di sini, kenapa banyak ayat dalam Al-Quran after suruh diri solat kena tunai zakat, bukan puasa ataupun benda-benda lain. Okey, kenapa macam tu? Baik. Saya jawab sekadar yang saya mampu. InsyaAllah kalau saya jumpa lagi maksudnya kalau balik insyaAllah saya kaji semula. InsyaAllah saya akan beritahu dalam kuliah-kuliah yang akan datang lah. Tapi sekadar yang saya belajar, kenapa Allah Ta'ala sentiasa menggunakan bila yuqimuna solah wa yu'tuna zakah. Dan kenapa lepas tu mesti yu'tuna zakah? Antara message Allah Ta'ala seperti juga yang macam tadi. Yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, yuqimuna solah ini untuk Allah Ta'ala. Solat ni untuk Allah Ta'ala dah. Dia bukan untuk manusia. Kan? Cumanya kalau main buat jemaah, tak apalah. Kita ramai-ramai. Tapi ramai-ramai ni nak apa? Untuk Allah Ta'ala. Bukan untuk manusia. Contoh kalau macam saya buat sekarang ni, saya berceramah. Saya ni ialah pertama Allah Ta'ala, tapi saya nak kongsi bersama manusia. Saya kongsi dengan manusia. Tapi bila main buat solat, dah tak ada dah untuk manusia. Allah Ta'ala. Okey? Jadi message Allah Ta'ala cuba nak bawa di sini antara hikmah kenapa Allah Ta'ala sentiasa mengatakan yuqimuna solah wa yu'tuna zakah, nak tunjukkan bahawa kamu ni bukan sekadar kalau kamu nak menzahirkan amalan kamu, bukan sekadar kepada Allah Ta'ala sahaja, manusia juga kamu kena bagi. Yu'tuna zakah. Kan? Zakat ni untuk siapa? Manusia. Kan? Pada mereka yang memerlukan. Okey? Jadi amalan itu bukan sekadar pada Allah Ta'ala. Wa yu'tuna zakah kepada manusia. Okey? Jadi maybe insya-Allah saya akan balik kaji semula. Tapi itu antara hikmah kenapa Allah Ta'ala meletakkan benda itu. Okey? Puasa juga untuk Allah, Allah Ta'ala. Kan? Haji untuk Allah Ta'ala. Benda ni semua untuk Allah Ta'ala. Tapi bila mai yu'tuna zakah, ni untuk manusia. Okey? Dah yang dia bersama ada ya? Okey. Aha. Baik. Soalan di sini sejauh mana kita perlu tafsir ayat Quran Sejauh mana kita boleh tafsir ayat Quran? Sejauh mana kita boleh tadabbur ayat Quran lah. Okey, baik. Yang pertamanya, bila bab tafsir Al-Quran, dia kena tanya para alim ulama'. Kenapa alim ulama' ni boleh tafsir Al-Quran? Sebab yang pertamanya ilmu lah. Ilmu yang pertama basic yang kena ada pada para alim ulama' ni bahasa Arab. Itu benda yang paling basic sekali. Sebab apa? Bahasa Al-Quran ni adalah gunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni bahasa yang paling komplit. So, kalau contoh kita nak saya nak kata kalau contoh kita di sini, kalau contohlah kita nak ambil jalan yang paling mudah, kita berguru lah. Kita orang yang awam, kita orang yang biasa ni bukan para alim ulama', kita berguru dengan seseorang untuk kalau kita nak tafsir ayat. Itulah yang saya cuba bawa. Even kalau saya bawa kuliah sebelum ni pun saya berguru. Kan? Sebab saya takut benda yang saya bawa ni bukan yang betul. Kan? Jadi untuk jalan selamatnya berguru dahulu. Tapi nak cerita bagaimana para alim ulama' ni boleh menafsirkan ayat Quran, the first thing bahasa Arab. Itu kena jelas. Bahasa Arab ni sebab dia kompleks, dia macam-macam. Contohnya kalau contoh zalika ni untuk muzakkar, zalika ni untuk lelaki. Kalau perempuan kata tilka, dia lain. Kan? Bahasa Arab ni dia lain kalau lelaki perempuan. Dia tu detail.
Contohnya saya bawa lagi satu contoh untuk perkataan haus. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan nak menunjukkan perkataan haus. Tapi haus dalam bahasa Arab banyak peringkat. Contoh kalau kita contoh kita puasa hari ni, lepas tu kita rasa dahaga. Tu dia ada satu kalimah yang khusus untuk menunjukkan bahawa haus sebab benda tu. Kalau haus sebab dah nak nazak, tengah nazak, haus pada ketika nak nazak, kalimah lain pula. Makna sama haus, tapi kalimah lain. Dia tak kena dengan kalimah pada ketika nazak. Contoh. Jadi itulah basically yang pertama kena fahamlah bahasa Arab. Kan, kena tahu structure semua, kena tahu nahwu, lughah dan sebagainya, balaghah dan sebagainya. Dan juga lepas tu kenalah mengaji kitab fiqh syariah semuanya lah. Jadi sejauh mana kita boleh nak tafsir Al-Quran, saya pun tak tahu macam mana sejauh mana, tapi selagi kita berguru, insya-Allah ilmu daripada guru kita tu betul. Tapi kena tengok cikgu juga lah. Tengok bagi puak-puak Qadiani mai tafsir Quran, tak dia apa lah. Kan? Selalunya insya-Allah lah, tanyalah para alim ulama. Kat Malaysia insya-Allah kita ulama ramai, kan. Cuma orang tak tahu aja. Jadi bergurulah dengan mereka insya-Allah. Baik, ada soalan lagi Ada soalan? Tak. Ni lo. Banyak soalan. Okey. Sekejap. Hah? Tu dia. Allah. Sekejap. Ni. Mana bukanya ni? Lupa tak soalan ni. Sekejap saya tembak. Okey. InsyaAllah. Baik. Soalan di sini, insyaAllah soalan tu saya akan jawabkan ni. Okey. Soalan di sini mengenai tadi mention tahap paling rendah takwa ialah untuk orang-orang umum yang tak syirikkan Allah. So soalannya, syirik itu sesuatu yang baik itself. Jadi sekiranya untuk orang-orang kampung yang dia merasakan duit itu daripada bos, iaitu rezeki itu datangnya daripada bos, adakah berarti ianya telah syirik dan tidak bertakwa? Baik. Syirik ni dia kena jelas ini bahawa syirik ada dua. Syirik jali wa syirik khafi. Syirikun jaliyun adalah mereka syirik yang jelas. Kan? Percaya pada berhala, percaya pada patung-patung, tu jelas. Kan? Dia dah menduakan Allah Ta'ala. Dia percaya pada berhala, percaya kepada patung-patung dan sebagainya. Okey. Syirik yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi ni adalah syirik yang tersembunyi. Yang ramai yang kita kadang-kadang terbuat. Okey. Jadi kalau nak katakan tahap mana orang-orang awam yang saya sebut tadi, orang yang ada syirik tu sahaja pun sudah tidak menepati takwa khawas. Saya tak pasti macam mana saya nak kategorikan dia, tapi yang saya pasti adalah orang-orang yang ada syirik maupun jali ataupun khafi, kan? Mereka itu tidak mencapai pun tahap takwa khawas. Okey. Tapi kalau contoh dia ada syirik jali, benda yang syirik tu dah jelas, maka dia dah nak mana takwa orang awam. Okey? Jadi syirik khafi ini, kalau contoh yang dia kata macam rezeki daripada bos tu tadi, itu maybe syirik khafi, dan juga dia tergolong dalam golongan orang-orang yang takwa orang-orang awam. Syirik yang khafi ni tak nampak masalah dia. Tu masalah dia. Jadi kalau syirik jali, kalau dah syirik tu secara jelas, syirik jali, syirik berhala, dah tak sampai dah tahap orang-orang takwa awam. Okey. Cumanya kalau orang tu dia ada syirik khafi, saya tak pasti nak kategorikan dia sama dia ada syirik dia takwa orang-orang awam ataupun lebih sikit ataupun kurang sikit, saya tak pasti.
Tapi yang saya pasti adalah orang yang ada syirik macam ni tak sampai taqwa khawas. Okey? So saya harap dapat menjawab soalan tu lah. Baik. Seterusnya, kalau rasa ada tak puas hati dengan penjelasan saya, just inform, insya-Allah saya akan cuba. Oh, okey, insya-Allah. Hmm. Soalannya, kami dalam Al-Quran, perkataan nahnu kan, perkataan kami dalam Al-Quran banyak digunakan. Berdasarkan apa yang saya pernah dengar ini, berdasarkan apa yang saya pernah dengar, ini melambangkan kekuasaan Allah. Ataupun ini ada kena mengena dengan Arabik secara gramatik. Okey. Baik. Betul lah. Seperti mana yang describe sini, perkataan nahnu describe dalam Al-Quran adalah kerana menunjukkan kekuasaan Allah. Ha. Tapi bila bab mai tauhid, Allah Ta'ala akan gunakan untuk dia gunakan dhamir ana, bukan nahnu. Bila mai bab berkuasa, nahnu. Bila mai bab tauhid, Allah Ta'ala akan gunakan ana. Dhamir ana. Okey? Macam tadilah, Allah Ta'ala kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kami rezekikan kepada mereka. Kan? Razaqnahum, Allah Ta'ala gunakan dhamir nahnu, kami. Jadi ini nak tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi bila bab mai tauhid, Allah Ta'ala akan gunakan dhamir ana. Ya. Jadi betul lah. Nahnu tu Allah Ta'ala gunakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Ada lagi soalan? Tak ada? Benar? Ada tak? Ada tak? Oh, okey. Okey, Muslimin ada soalan? Muslimin dah jelas. Tak ada? Tak ada? Habis kan? Dalam Facebook tak ada kan? Okey, baik. Okey. Jadi kalau sudah selesai di situ, saya rasa sekadar itu sajalah. Dan kita doakan, kita doa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan amalan kita pada malam ini sebagai satu benda yang Allah Ta'ala berkati untuk kita, insya-Allah, dan tidak menjadikan benda ini satu benda yang sia-sia. Hanyalah benda yang rutin harian semata-mata, tapi jadikanlah ia sebagai satu benda yang diberkati, insya-Allah. Baik, jadi saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon maaf atas segala kelemahan kejahilan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri kuliah yang akan datang. InsyaAllah kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan sedikit bacaan doa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'alika ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علوما نافعة وأرزاقا واسعة وقلوبا خاشعة وأعمالا صالحا متقبلة وسعادة دارين وحسن الخواتم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.